Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan pengajian malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni insya-Allah kita bersama dengan hadis yang ke-23 daripada kumpulan hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Bunyi hadisnya an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina as-samawati wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatun laka au alayka kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha rawahu Muslim. Daripada sahabat Nabi yang bergelar dengan gelaran Abi Malik. Gelaran ini dipanggil kunyah, disandarkan kepada nama anaknya. Ya. Anaknya bernama Malik. Jadi dipanggillah dia sebagai Abi Malik ataupun Abu Malik. Dan namanya yang sebenar sahabat ini ialah Al-Harith ibn Asim. Ya, Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini adalah satu kabilah Yaman. Satu kabilah yang terkenal, mempunyai suara yang sangat merdu. Di antara mereka yang datang daripada kabilah ini ialah Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi yang begitu merdu suaranya, yang Nabi sendiri memang senang untuk mendengar bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Seringkalilah Nabi meminta Sayyidina Abu Musa membacakan Quran dan Nabi dengar. Walaupun dia rasa keberatan, dia kata, aqra'u alaika ya Rasulullah wa fika nazal. Adakah saya pula nak bacakan ke atasmu sedangkan ianya turun kepadamu? Lalu Nabi kata, iqra' ya Aba Musa, uhibbu an asma'a minka. Bacalah wahai Abu Musa, saya suka mendengar awak membacanya. Dan seringkali Nabi terkesan dengan bacaan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Ini juga menjadi satu sunnah kepada kita bahawa mendengar bacaan Quran daripada seorang yang sedap bacaannya, lagi terkesan bila mendengarnya, itu satu sunnah Nabi. Ya, kadang-kadang kita nak mulakan satu-satu majlis, kita cari seorang qari, ya, yang boleh membaca dengan suara dan memberi kesan kepada pendengar sebelum memulakan sebarang atau cara majlis yang lain. Jadi mendengar bacaan pun ibadah. Selain daripada kita membaca Al-Quran, mendengar bacaan Quran itu suatu ibadah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah, perhatikanlah. Disebut fastami'u, bukan fasma'u. Kalau fasma'u ialah to hear, but fastami'u ialah to listen. Dia ada beza di antara hearing and listening.
Sebab to hear takkan sama dengan to listen. Bila sebut to listen, fastami'u, maknanya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ya. Maka fastami'u lahu wa ansitu, ya. Berilah perhatian, dengarlah baik-baik dan diamlah daripada berbuat benda yang lain. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Quran dibaca, sepatutnya terhentilah segala pergerakan yang lain. Inilah kita kena jaga baik-baik. Sebab itu kalau bagi saya, walimatul urus tak sesuai bacaan Quran. Sebab walimatul urus ni orang sibuk persiapan-persiapannya. Jadi bila Quran dibaca, kadang-kadang tidak ada siapa yang ambil perhatian. Orang bercakap lah, orang bersoreh lah dan sebagainya. Jadi tak ada perhatian kepada Al-Quran. Al-Quran tidak diumpamakan, tidak dimuliakan. Jadi dengan sebab itulah bagi saya majlis yang sesuai ialah majlis pengajian ataupun majlis kita kata maulid Rasul dan sebagainya. Itu boleh, ya, itu boleh. Jadi sahabat Nabi ini Al-Haris ibn Ashim Al-Ash'ari daripada kabilah Al-Ash'ari Al-Yamani. Al-Yamani, ya, datangnya daripada Yaman. Kabilah ini terkenal sebagai kabilah yang sedap suaranya sampai sekarang. Sampai sekarang kabilah ini wujud, Al-Ash'ari ini wujud sampai sekarang dan memang dengan suara yang merdu, ya, kabilah yang mempunyai suara yang merdu. Di Yaman masih ada kabilah ini. Dan dia masuk Islam ketika mana dia datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang sekapal daripada Yaman. Mereka datang sekapal, mendarat di Jeddah, kemudian terus ke Madinah dan menyatakan keislaman mereka pada tahun yang disebut sebagai Amul Wufud, pada tahun di mana tahun yang ke-7. Amul Wufud ialah tahun yang ke-7, iaitu setelah perjanjian damai Hudaibiyah. Dengan perjanjian damai itu, Islam dibenarkan ada hubungan dua hala dengan mana-mana kabilah di semenanjung Arab. Jadi hakikatnya perjanjian Hudaibiyah itu suatu kemenangan dan disebut di dalam Al-Quran sebagai inna fatahna laka fathan mubina. Rupanya kemenangan ini bukan hanya dengan peperangan, kemenangan juga dengan seni diplomasi. Ya, bagaimana Allah Ta'ala sifatkan perjanjian Hudaibiyah itu suatu kemenangan kepada Islam. Inna fatahna laka fathan mubina, di mana dengan perjanjian damai itu memungkinkan dipecahkan kepungan Quraisy terhadap Islam. Sebelum ni Quraisy tidak membenarkan sebarang kabilah ada hubungan dengan umat Islam di Madinah. Tetapi dengan gencatan senjata yang dimeterai daripada perjanjian damai Hudaibiyah, antara termanya ialah memungkinkan mana-mana kabilah mengadakan hubungan dua hala dengan Quraisy ataupun dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah diambil kesempatan oleh kabilah Al-Ash'ari datang ke Madinah, lalu mereka menyatakan keislaman mereka, termasuklah sahabat Nabi yang bernama Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya. Sebab apa? Sebab ayahnya Asim tak masuk Islam. Ya, tak sempatlah sebab ayahnya tidak ikut serta dengan kabilah Al-Ash'ari itu dalam perjalanan ke Jeddah ke Madinah itu. Tetapi anaknya Al-Haris ikut serta dan masuk Islam. Al-Haris ibnu Asim ini terkenal dengan suatu hadis, iaitu sebelum wafatnya dia ada meriwayatkan satu hadis. Dia kata bahawa Nabi ada bersabda, hulwud dunya murratul akhirah. Hulwud dunya murrah al-akhirah. Kesedapan dunia, hulwatud dunya,
maknanya keseronokan dunia ini sebenarnya adalah kepahitan akhirat. Hulwatud dunya murratul akhirah, iaitu kesedapan dunia, kelazatan dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, dengan segala kesedapannya itu, tak kira halal haram, itu sebenarnya murratul akhirah, sesuatu yang pahit bila sampai ke akhirat esok. Dan disebut juga murratud dunya hulwatul akhirah. Nabi juga ada bersabda sebaliknya, murratul dunya, kepahitan dunia, kesusahan dunia, mujahadah, melawan nafsu, diuji dan dicabar, kesabaran untuk melakukan ketaatan perintah Allah itu suatu yang pahit. Murratud dunya hulwatul akhirah, kepahitan dunia adalah kemanisan di akhirat. Ya, mujahadah kita di dunia ini adalah kemanisan kita di akhirat. Murratud dunya hulwatul akhirah. Ini hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Haris ibni Asim. Beliau wafat di zaman Sayyidina Umar dalam peristiwa ta'un Amwas, ya, dalam peristiwa ta'un. Arab sebut ta'un, ya, kita sebut ta'un, ya, kita sebut ta'un, Arab sebut ta'un, kita ambil daripada bahasa Arab, ya. Ta'unul Amwas, kematian beliau ialah bila mana berlakunya ta'un ini di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Haris ibn Asim bahwasanya Nabi ada bersabda. Apa sabdaan Nabi? Nabi bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Kan kita dah bincang bahawa iman ini ada lebih daripada 73 cabang. Lebih daripada 73 cabang, ya, ada lebih daripada 70 lebih cabang-cabangannya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang, 73, 74 sampailah 79. Itu dipanggil bid'un. Perkataan bid'un ialah daripada 3 sampai 9. Jadi iman itu daripada 73 sampai 79 cabang-cabangnya. Jadi di antara cabang-cabang iman itu ialah at-tahur syatrul iman. Kesucian itu adalah sebahagian daripada iman. Syatru ni juga disebut sebagai separuh daripada iman. Ya, bagaimana maksudnya? Itu kita bincang dalam siri kedua nantilah. Kita bincang dalam siri kedua. Baik, kita kan dengar satu hadis, an-nazafatu minal iman. An-nazafah ini merujuk kepada yang zahir. Kan kita ada zahir, kita ada batin. Kita ada zahir, kita ada batin. Jadi an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian juga daripada iman, tapi itu merujuk kepada yang zahir. Tapi kalau at-tuhur, ini juga merujuk kepada yang zahir dan yang batin. Jadi kita orang Melayu terjemahkan sebagai kesucian. Kalau an-nazafah kita terjemahkan sebagai kebersihan. Tapi kalau at-tuhur kita terjemahkan sebagai kesucian. Jadi kesucian itu adalah sebahagian daripada iman yang cabangnya lebih daripada 70 itu, ya. Jadi merujuk kepada batin, ya, merujuk kepada batin. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan at-tahmid, walhamdulillah ini kita sebut sebagai tahmid, ya. Kita ada tasbih, subhanallah. Kita ada tahmid, ya, alhamdulillah. Kita ada tahlil, la ilaha illallah. Jadi ringkasan kepada alhamdulillah ialah tahmid, ya. At-tahmid itu iaitu memuji Allah itu, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mizan ialah timbangan. Jamak mizan ialah mawazin.
khaffat mawazinuhu, saqulat mawazinuhu. Jadi kalau satu mizan, kalau banyak mawazin. Ini dipanggil jamak taksir. Dipanggil jamak taksir. Dan jamak taksir ini dia tidak seperti jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim ada alif ta, muslimat, mukminat. Jamak muzakkar salim ada waw nun, muslimuna, mukminuna. Tapi jamak taksir ini dia tidak ada waw nun di hujungnya, tidak ada alif ta. Dia terpecah daripada bentuk asalnya. Dipanggil jamak taksir. Makna taksir ialah terpecah daripada bentuk asal mufradnya ataupun singularnya adalah mizan dan pluralnya adalah mawazin. Macam masjid, masajid, misbah, masabih. Begitu. Mizan, mawazin. Ya. Jadi walhamdulillahi tamlaul mizan. Pahala mengucap tasbih, mengucap tahmid ini. Kan kita selalu habis makan, alhamdulillah allazi at'amana. Keluar daripada bilik air, alhamdulillah allazi azhaba 'annal adha. Bangun daripada tidur, alhamdulillah allazi ahyana. Ya? Jadi banyak tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahmid ini tidak sia-sia. Bahkan dia memenuhi mizan esok. Ditimbang. Pahala tahmid itu akan ditimbang, akan memenuhi mizan. Jadi makna perkataan penuh itu, perkataan tamla'. Tamla' itu daripada mala'a. Mala'a yamla'u. Seseorang yang memenuhkan sesuatu dipanggil mali'un. Kalau kita lihat dalam surah Waqi'ah, famali'una minhal butun. Mali'una, seseorang yang memenuhkan dalam perutnya akan buah buah zakum, ya. Maknanya buah ghislin, buah zakum. Dalam Allah membahaskan keadaan orang yang ashabus shimal. Mereka itu akan maknanya laisa lahum ta'amun illa min ghislin, ya tak? Mereka tak ada makanan kecuali buah yang berduri, famali'una minhal butun. Dan buah yang berduri itu akan memenuhi perut-perut mereka. Jadi di situ ada perkataan mali'un. Perkataan mali'un daripada sini, daripada perkataan mala'a yamla'. Di sini kita ada tamla'u. Ya, tamla'. Tamla' itu ialah memenuhi. Ya, tamla' itu ialah daripada perkataan mala'a yamla'u, iaitu memenuhi mizan. Kita sedia maklum bahawa proses di akhirat esok, second last proses, checkpoint sebelum titian sirat. Sebab titian sirat itu kira dah terakhir. Checkpoint yang terakhir lah sirat tu. Bawahnya adalah maknanya neraka, selepasnya adalah syurga. Tetapi sebelum mizan, sebelum sirat, kita ada mizan, second last. Banyak checkpoint kita. Ya, banyak checkpoint kita. Jadi maknanya esok kita akan lihat bagaimana pahala tahmid kita. Pahala kita memuji Allah itu, ya. Kan kita dah bincang puji ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Ya, jadi memuji Allah itu adalah segala-galanya. Jika dipuji janganlah lupa, semuanya milik Allah. Orang puji kita pun, kita kata itunya, puji-puji itu adalah milik Allah. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan puji diri kita. Sebenarnya adalah milik Allah, ya. Segala puji adalah milik Allah. Jadi Allah Ta'ala akan timbang, penuhi mizan, ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi
tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Segala tasbih. Jadi di sini kita lihat subhanallah, tasbih. Ya, kalau kita kata alhamdulillah adalah tahmid, subhanallah adalah tasbih. Jadi tasbih dan tahmid disebut sebagai kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Kalimah tasbih dan tahmid khafifatani fil lisan. Khafifah ni maknanya ialah ringan di lidah kita. Tapi jangan kita pandang ringan. Dia akan menjadi berat bila ditimbang esok. Pahala tasbih, pahala tahmid akan menjadi berat esok, disebut saqilatani fil mizan. Jadi di sini bahawa memenuhi disebut, ya. Tamla'ani itu musanna. Asalnya tamla'u. Ya, kalau dah dua, tamla'ani musanna dipanggil dual, ya, dual ataupun musanna. Tamla'u, tamla'ani, tamla'una. Jadi dua kalimah ini, subhanallah walhamdulillah, memenuhi bainas samawati wal ardi, antara langit dan bumi. Kalau kita lihat di sini, mula-mula perawi hadis sebut tamla'ani. Tetapi yang kedua perawi hadis sebut tamla'u. Di sini perawi di situ agak teragak-agak tamla'ani ke tamla'u. Begitu. Dia di situ dia teringat tamla'ani ke tamla'u ke. Itu ada kedudukan dalam hadis, ya. Ada perbahasan di dalam hadis. Jadi maknanya memenuhi antara langit, bainas samawati wal ardi, ya, bainas samawati wal ardi. Apa maksudnya? Keluasan pahala ini memenuhi antara langit-langit. Kita sebut langit pertama ni dipanggil sama ad-dunya dalam Al-Quran. Walaqad zayyana sama ad-dunya. Sama ad-dunya ni pun 7 lapis. Kita belajar dalam ilmu sains, ada atmosfer, ada ozonosfer, ionosfer, tak ingat dah saya, ya. Jadi ada banyak 7 lapisan, sab'a samawatin, ya. Tetapi ada pula selepas langit dunia itu, langit kedua, langit ketiga yang dijelajah oleh Nabi SAW di masa peristiwa Mi'raj. Dipanggil alam itu sebagai alam malakut. Alam yang tak nampak ni dipanggil alam malakut. Alam yang nampak ni dipanggil alam mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Alam yang tak nampak disebut malakut. Fasubhanalladzi biyadihi malakut. Jadi alam yang nampak mulk. Matahari, bintang, itu mulk. Tapi alam yang tidak nampak, itu disebut sebagai alam malakut. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, itu tak akan kelihatan. Ya, itu yang disebut dalam peristiwa Mi'raj, bahawa Nabi naik sampai langit yang ke-7. Jadi di sini, dalam langit-langit ini ada tasbih dan ada tahmid. Di alam malakut sana, bagaimana adanya makhluk yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi langit-langit dan juga bumi. Was-salatu nurun, dan sembahyang itu adalah nur. Kalau satu dipanggil nur, kalau banyak dipanggil anwar. Lagi sekali, itu pun jamak taksir, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil broken plural. Ya, jamak taksir ini dia tidak ada wazan yang tetap. Dia tidak ada sifir yang tetap. Kalau jamak muannas dan jamak
muzakkar ada sifirnya. Muslimuna, mu'minuna. Ya, ada waw nun. Kalau jamak muannas ada alif ta, muslimat, mu'minat. Tapi jamak taksir dia tidak ada sifir yang tetap. Macam tadilah, daripada mizan jadi mawazin, daripada nur jadi anwar, daripada kitab jadi kutub, ya, jadi daripada qalam jadi aqlam, daripada nur jadi anwar. Sebab itulah Nabi disebut Nuril Anwar, ya, dalam selawat badawiyah, ya, Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar. Nabi itu disebut sebagai cahaya kepada segala cahaya, ya, cahaya kepada segala cahaya, Nuril Anwar. Jadi kalau banyak cahaya dipanggil anwar, kalau satu cahaya dipanggil nur. Jadi sembahyang ini bagaikan cahaya. Kita akan bahas bagaimana yang dimaksudkan sembahyang itu bagaikan cahaya. Apakah cahaya itu cahaya di muka? Apakah cahaya itu cahaya dalam hati? Apakah cahaya itu sebagai hidayah, petunjuk? Bila mana dipahami sungguh-sungguh sembahyang itu dan dihayati. Wasadaqatu burhanun, dan bersedekah sebahagian daripada harta demi mencari keredaan Allah, demi mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada sebahagian harta yang direzekikan kepada mereka, yang kami rezekikan kepada mereka, mereka akan infak pada jalan Allah. Mereka tidak akan jama'a malan wa addadah, asyik menghimpun lalu kira, asyik menghimpun lalu kira. Itu wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan, himpun harta lalu kira. Maksudnya dia himpun kemudian dia plus, dihimpun plus, campur. Dia ada sasaran nak jadi 5 orang terkaya di negara, ya, 5 orang terkaya di negeri dan sebagainya. Macam-macam cara lah tu. Tapi ini orang begini yang asyik menghimpun lalu tambah, jama'a malan wa addadah lalu kira, maknanya dia tak tolak. Orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada harta yang kami rezekikan mereka infak. Maknanya mereka dapat, mereka tolak, mereka dapat, mereka minus. Mereka akan infak pada jalan Allah. Jadi orang yang bersedekah itu burhan. Apa makna burhan? Burhan ini ialah dalil, bukti keimanan. Ya, orang yang mahu bersedekah itu bukti keimanan kepada Allah, bukti keikhlasan, bukti keyakinan. Ya, bukti keimanan, bukti keyakinan. Apa jamak burhan? Jamak burhan ialah barahin. Ya, jamak burhan ialah barahin. Sekali lagi jamak taksir, ya, sekali lagi jamak taksir. Cukup banyak, jamak taksir ini tak ada wazannya ataupun tak ada sifirnya, ya, tak ada sifirnya. Wasabru diya, ya, wasabru diya, sifat mahmudah dalam batin seseorang, seorang yang menahan perasaannya dengan tiga perkara. Sabar dengan ketaatan, melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dengan musibah. Tapi saya tambah satu lagi, iaitu sabar dengan nikmat. Ya, sabar dengan nikmat. Ya, selalu orang sebut sabar, selalu disebut, ya, sabar itu 3. Sabar dengan ketaatan, melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan dikatakan sabar meninggalkan maksiat lebih berat daripada sabar melaksanakan ketaatan. Kemudian sabar dengan musibah, lagi satu, sabar dengan nikmat, dan sabar dengan nikmat itu lebih berat
daripada sabar dengan musibah. Banyak orang boleh sabar dengan musibah, tetapi tak sabar dengan nikmat. Kita lihat bagaimana Kasim Baba. Itu contoh klasik. Ya tak? Tak sabar dia dengan nikmat. Disewanya lori town board ni tak? Lori local council ni tak? Habis semua reta penyamun. Dia jadi penyamun kepada reta penyamun. Dia jadi penyamun kepada reta penyamun ni tak? Taib. Jadi perkataan wasabru diya'un. Diya' pun sebenarnya adalah nur. Cuma ada beza sedikit. Apa bezanya? Ialah diya' dia cahayanya zatiyah. Dia ada cahaya pada dirinya. Dia panggil autonomous. Ya, dia ada cahaya pada dirinya. Disebut misalnya wasyamsu diya'. Ya, kan ke matahari itu disebut dalam Quran sebagai diya', wal qamaru nur. Sedangkan dalam Quran sebut qamar itu nur. Qamar dia tidak ada cahaya pada dirinya. Qamar ialah bulan, dia tidak ada cahaya pada dirinya. Dia meminjam pantulan cahaya daripada matahari. Di sini disebut wasabru diya'. Dia ada pada diri sabar itu, pada sifat sabar itu, adanya cahaya yang zatiyah, yang autonomous, ya, pada dirinya. Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai cahaya pada dirinya, disebut sebagai diya'. Kataan diya' ini tuan-tuan, kita guna diya'ul haq. Misalnya ada seorang presiden Pakistan, namanya Diya'ul Haq, cuba melaksanakan hukum Islam, tetapi dihalang oleh birokrat di Pakistan sehingga akhirnya beliau gagal. Jadi walaupun ada kuasa, belum tentu dapat melaksanakan kalau sekiranya pelaksana itu, ya, eksekutif tidak memberikan dokongan kepada pemerintah. Ini berlaku di zaman Diya'ul Haq. Ada nama orang Diya'uddin, ya, cahaya agama, dipanggil Diya'uddin, ya. Dan daripada Diya' timbullah perkataan Daw. Hamzah Daw. Adwa. Jadi dalam Quran ada disebut itu, ya, Daw ataupun Adwa. Dan daripada situ timbullah perkataan Diya', iaitu jamak kepada Daw, iaitu cahaya yang sifatnya zatiyah, yang autonomous, ya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, na'udzubillah. Dan Quran itu, kata Nabi, hujjatun laka, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah, menjadi hujah bagi kamu. Apa makna Quran menjadi hujah bagi kita? Quran itu membela kita lantaran kita melaksanakan Quran itu, mengamalkannya, memperjuangkannya, mempertahankannya. Jadi akhirnya esok di akhirat Quran akan membela kita. Hujjatun laka, menjadi hujah bagi kita. Maknanya Quran akan jadi pembela kita lantaran kita mengamalkannya, kita mempertahankannya, memperjuangkannya. Jadi Al-Quran itu menjadi hujah bagi kita sebab segala tindakan kita, tindak tanduk kita, percakapan kita, perbuatan kita, semua berdasarkan Quran. Dia menjadi pembela kita esok di akhirat, dipanggil hujjatun laka. Ya, Allahumma ja'alil Quran hujjatan alaina, ya, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah dia sebagai hujah bagi kita, iaitu pembela kita. Contohnya kalau kita mengamalkan suratul Mulk, maka dia menjadi pembela kita di dalam kubur. Tidak akan terseksa dengan azab barzakh, alam barzakh, kerana adanya suratul Mulk yang akan membela kita di dalam kubur, alam barzakh. Itu hujatun, menjadi Quran sebagai hujah bagi kita, pembela kita. Na'udzubillah kalau Quran itu menjadi alaika, hujjatun alaika. Sebab itu kita mohon kepada Allah, waj'alhu lana hujjatan. Allahumma ja'alil Quran hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Apa makna hujjah ke atas kita?
Quran mendakwa kita. Kita membacanya bukan kerana Allah. Kita membacanya tidak kita hayati dan kita amalkan dan kita perjuangkan. Ia hanya dikerongkong sahaja. Betapa banyak mereka yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu mengutuknya. Kam min qari'il Quran, Quran yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Quran, kata Nabi, sedangkan Quran itu melaknatnya, mengutuknya. Justru ia tidak membaca dengan haqqut tilawah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqut tilawah. Yatlunahu haqqut tilawah. Tidak melaksanakan kehendak-kehendaknya. Ya, maka Quran akan menjadi hujah ke atas kita, maknanya mendakwa kita esok, na'udzubillah thumma na'udzubillah, lantaran Quran itu hanya dihalqum, tidak diperjuangkan, tidak diamalkan, tidak dipertahankan, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemudian disebut kullun nasi yaghdu. Semua manusia itu yaghdu. Yaghdu ini asal maksudnya ialah daripada ghada yaghdu. Apa makna? Pagi-pagi dia akan berusaha keluar daripada rumahnya. Itu sunnah. Ya, sunnatullahi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Manusia keluar daripada rumahnya waktu pagi untuk mencari rezeki. Sebab waja'anna al-laila libasa waja'anna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai kerehatan, siang untuk mencari rezeki. Waja'anna al-laila libasa waja'anna an-nahara ma'asha. Itu sunnatullah. Mencari rezeki di waktu malam, di waktu siang. Dan kemudian maknanya di waktu malam berehat. Itu sunnatullah. Tetapi bagaimana kapitalisme mengubah landscape kehidupan, tidak ada siang malamnya. Bagi mereka productivity 24 hours. Manusia menjadi hamba ekonomi ataupun economic animals. Ya, disebut dalam ekonomi sebagai economic animal, maknanya menjadi binatang ekonomi. Dikerjakan siang malam 24 hours all round the clock demi productivity. Walaupun dia mengubah landscape kehidupan manusia, bahkan sebenarnya tercetus pelbagai jenayah apabila berubah ya kehidupan ini daripada sunnah. Daripada sunnah. Bagi saya, kita terubah sunnatullah ini ada 3 sebab. Satu ialah bila mana gerakan kapitalisme menjajah negara Islam, maka pekerjaan industri ini sudah tidak ada siang malam lagi. Ya, kita lihat pukul 10 malam orang naik bas, pukul 11 malam ada yang turun daripada bas dan sebagainya. Satu. Yang kedua, yang berubah ini apabila kita ada budaya makan malam, restoran-restoran malam. Ya, dulu pukul 10 habislah kehidupan kita, tutuplah segala-galanya. Tapi sekarang tidak. Dengan adanya restoran malam-malam, ya, 24 jam, maka itu juga mengubah landscape kehidupan. Udah ada orang makan pukul 12 malam, pukul 1 malam. Dan yang ketiga, bila media kita sudah tidak ada kira siang dan malam lagi, ya, bila mana tayangan-tayangan gergasi, ya tak, layar-layar gergasi, maka akhirnya tidak tahu lagi mana siang mana malam. Lalu saya menyebut bahawa ayam pun sudah tidak tahu nak berkokok bila nak berkokok. Sebab apa? Ditengoknya manusia tak tidur-tidur. Dia sebenarnya fungsi ayam berkokok tu nak membangunkan manusia subuh. Tapi dah manusia pun tak tidur-tidur, ayam pun dah tak tahu bila nak berkokok. Sudahnya ayam kokok waktu siang. Ayam kokok waktu siang, ya tak? Itu selingan, ya, itu selingan. Daripada perkataan ghada yaghdu, keluar berpagi-pagi untuk mencari rezeki. Faba'i'un nafsahu, ya, faba'i'un nafsahu,
manusia itu menjadi ba'i'. Ba'i' ini penjual. Ya, ba'i' ini adalah penjual daripada perkataan bai'. Ba'a yabi'u, bai'. Wadharul bai' wadharul bai' dalam Quran ada disebut fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Wadharul bai'. Daripada bai' timbullah, maknanya penjual dipanggil ba'i'. Ya, penjual dipanggil ba'i'. Pembeli dipanggil mushtari. Ya, pembeli dipanggil mushtari. Jadi manusia itu menjual dirinya. Bila mana manusia berusaha mencari rezeki, dia menjual diri dia. Ya, maksudnya lah dia akan membanting tulang, bertungkus lumus. Ya, apa yang ada pada dirinya dia akan manfaatkan, dia akan gunakan untuk dirinya. Tetapi dalam proses itu ada manusia yang mu'tiquha au mubiquha. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada manusia yang mu'tiquha. Mu'tiq ialah membebaskan dirinya daripada pengaruh nafsu, pengaruh dunia, ya, kebendaan, pengaruh kebendaan. Orang ini dipanggil mu'tiq. Perkataan mu'tiq daripada perkataan atiq, utaqa. Kalau kita ingat masa Ramadan, doa kita di antara lain doanya lah utaqa'u minan nar, bebas daripada api neraka, ya tak? Itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Dipanggil Baitullah sebagai Baitul Atiq. Ya, maknanya rumah yang dapat membebaskan kita daripada azab Allah. Sebab kita mengerjakan haji, kita tawaf, lalu kita diterima segala taubat kita, kesilapan kita diampunkan, maka dipanggil Baitullah itu sebagai Baitul Atiq. Jadi daripada Atiq timbullah utaqa'u minan nar. Daripada Atiq timbullah mu'tiq, iaitu orang yang membebaskan dirinya daripada dunia, daripada kebendaan, daripada nafsu. Maksudnya apa? Dalam proses mencari rezeki, ada orang yang bebas daripada pengaruh dunia, pengaruh harta, ya, pengaruh kebendaan. Ada seorang alim tabi'in, dia kata, jadilah kamu seperti rama-rama. Tak silap saya Abdullah ibnu Mubarak. Ya, dia kata jadilah kamu seperti rama-rama. Rama-rama berterbangan di dalam limbah-limbah ataupun paya-paya, tetapi dia hanya singgah pada bebunga-bebunga untuk mengambil madu. Dia tidak singgah di kotoran-kotoran. Ya, dia tidak singgah di kotoran-kotoran limbah ataupun paya itu. Jadi dia kekal dengan kebersihan, kemurniannya. Itu kata-kata tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Jadi orang ini dipanggil orang yang mu'tiq, dapat membebaskan dirinya daripada pengaruh, ya, pengaruh dunia dan segala petakanya. Sebaliknya, au mubiquha, ini na'udzubillah. Sebaliknya ada orang yang mubiq, mubiqat. Mubiqat ni lah melakukan dosa-dosa besar. Dia kalah dengan nafsunya, dia kalah dengan dunia kebendaannya, ya, dia kalah dengan kehendak-kehendaknya. Dia sudah melampaui kehendak, maknanya melampaui keperluan, lalu dia sudah menjadi kehendak. Kan kita ada keperluan, kita ada kehendak. Kita disuruh supaya tumpukan kepada keperluan, bukan kepada kehendak. Tapi bila mana dia sudah mengenepikan keperluan, dia sudah mengutamakan kehendak, ini yang kita sebut the world is enough. Disebut oleh pepatah Inggeris, ya, for everyone's need but won't be enough
for one's greed. Ya. Dunia ini sebenarnya cukup untuk semua orang yang memerlukan. The world is enough for everyone's needs, but won't be enough for one's greed. Tapi tak akan cukup dunia ini kalau ada seorang yang tamak. Ini yang kita lihat bagaimana ketamakan ini. Kita lihat bagaimana manusia ya bukan lagi berbelanja untuk keperluan tapi mengikut kehendak. Dipanggil conspicuous consumerism. Dipanggil conspicuous consumerism. Baik, jadi orang ini dipanggil mubiquha, telah mengotori dirinya. Dia gagal mengawal dirinya, ya, bahkan dia akhirnya telah dikuasai oleh nafsu keduniaan dan serakahnya. Inilah kedudukan orang yang dikatakan kullun nasi yaghdu. Semua manusia keluar pagi-pagi untuk mencari rezeki, maka dia akan membanting tulang, dirinya akan digunakan untuk maknanya keperluannya. Dan ada manusia yang berjaya bebas daripada harta benda dan pengaruh duniawi, itu dipanggil mu'tiq. Tapi ada manusia yang mubiq, iaitu yang mengotorinya. Perkataan mubiq ialah melakukan dosa-dosa besar, dipanggil mubiqat, sab'u mubiqat, ya. Kalau kita baca 7 dosa-dosa besar dipanggil sab'u mubiqat. Mubiq iaitu orang yang berusaha lalu dia terperangkap dengan kekotoran-kekotoran dosa besar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. InsyaAllah ini adalah bahagian pertama daripada hadis ini. Nanti kita lihat lagi bagaimana kupasan-kupasannya pada masa yang akan datang, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam proses PKPP ini, ya, dalam proses PKPP ini kita akan kekal selagi mana kita belum memulakan sepenuhnya kuliah maghrib di masjid-masjid, ya tak? Tapi once bila kita dah mulakan kuliah maghrib di masjid, ya, barangkali kita akan membuat perubahan-perubahan lah, ya, insya-Allah. Baik, mana yang baik daripada Allah